Okey, sebenarnya Ima tak nak buat video ni jadi mood seram sebab Ima nak ulas sampai habis sebab Ima pun sejenis yang penakut. Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali kita bersama saya, Ima Osman, booktuber anda. Baik, untuk video kali ini, Ima akan review tentang 2 buah buku seram dari penerbit Malaysia sendiri, Bayang Puaka dan Makmal Sains Sekolah. Tadang. Okey, sebenarnya Ima tak nak buat video ni jadi mood seram sebab Ima nak ulas sampai habis sebab Ima pun sejenis yang penakut. Baik, buku ni sebenarnya cerita tentang apa? Baik, untuk Puaka Makmal Sains Sekolah, latar tempat untuk buku ini kebanyakannya adalah di Makmal Sains Sekolah sudah semestinya. Okay, kita lihat tajuk dia sendiri. Okey, kita dapat lihat dari covernya. Okey, ada macam kakas untuk buat eksperimen. Dan ini pun Bayang Puaka, ada seseorang tengah berdiri di situ. Okey, cover yang ni nampak seram kan? Buku ni dia cerita tentang apa sebenarnya? Okey, menceritakan tentang 3 buah kisah, iaitu yang pertama Mimpi Arina, okey, yang kedua Dr. Iblis dan yang ketiga Makmal A. Baik, pada Mimpi Arina ni adalah seorang pelajar di sebuah sekolah yang mana dia sentiasa bermimpi benda yang sama, mimpi buruk. Lepas tu kawan dia tu pun macam dah tahu sangat dah, mimpi benda sama lagi ke? Macam kawan dia tu pun macam lepas tu sampaikan dia pun tergerak hati nak pergi explore sebenarnya mimpi dia tu tentang apa. Sebenarnya dia tahu latar mimpi dia tu adalah di sebuah makmal sains yang lama di sekolah mereka. Jadi dia pun ajak kawan dia explore dekat tempat tu, sebab tempat tu adalah kawasan larangan. Dia macam ada satu perkara yang berlaku, rupanya ada perkara dan misteri. Terungkailah kebenaran dan misteri yang selama ini menjadi misteri dan kenapa dia boleh menjadi misteri. Dan seterusnya yang kedua adalah tentang Dr. Iblis. Baik, Dr. Iblis ni adalah mengisahkan tentang 5 sekawan yang bernama Mika dan kawan-kawannya. Mereka ni sejenis yang suka bercerita kisah-kisah seram dekat Makmal Sains. Tu tempat mereka memang lepak kan. Mika dan kawan-kawan ni sejenis yang suka lepak dekat Makmal Sains tu. Lepas tu dia cerita. Dia cerita tentang kisah seram dekat tempat itu. Jadi bila dia macam dia duduk, Mika dan kawan-kawan dia tu, lepas tu mereka pun cerita tentang macam mana kewujudan Makmal Sains Sekolah mereka tu. Dan di situ mereka pun cerita tentang sejarah Makmal Sains itu dan sehingga kan selepas itulah mereka ada mengalami gangguan yang tak sepatutnya. Jadi ketiga adalah Makmal A. Makmal A ni adalah berkenaan dengan 2 orang sekawan ni, okey, Fendi dan Tajul. Mereka ni suka buat eksperimen berkenaan dengan sains dan mereka memang sentiasa nak cuba benda-benda baru, okey, dan sampailah satu tahap tu adalah dia nak sambut hari jadi kawan mereka lah, dan dia nak buat satu benda yang rare yang dia boleh ingat sampai bila-bila, okey, dan dia pun nak hasilkan satu bahan letupan, kira macam mercun lah, tapi dia tak nak bahan letupan tu bunyi dia kuat sangat. Sampailah satu hari tu buat eksperimen dekat Makmal Sains, okey, dan akhirnya Makmal Sains tu dia selalu minta, dia selalu berkomplot dan berpakat dengan seorang pembantu makmal tu yang bernama Kak Nisa. Ada sesuatu yang pelik dengan Kak Nisa ni. Macam tu lah. Apakah mereka berjaya membuat kejutan kepada kawan mereka dan adakah bahan letupan itu berjaya dibuat ataupun tidak? Itu kalian kena baca sendiri untuk Puaka Makmal Sains Sekolah ni. Bayang Puaka ni adalah kompilasi daripada 3 kisah puaka, iaitu Puaka Lebuh Raya, Puaka Media Sosial dan Puaka Terowong. Dan puaka, di setiap cerita puaka ni dia dibahagikan kepada 3 bahagian juga. Okey, Puaka Lebuh Raya ni ada 3 kisah. Lepas tu ada Puaka Media Sosial pun ada 3 kisah dan Puaka Terowong ni 1 kisah yang panjang. Itulah buat dia ada tebal sikit kan. Kita lihat dari segi cover dia tu. Okey, Ima dah tunjuk dah cover tadi kan. Ni tebal dia. Macam yang Ima cakap sebelum ni, penerbit X dia banyak menggunakan bahasa yang mudah dan tak susah untuk kita nak faham, dan banyak pengajaran dia lah. Okey, sebenarnya buku ni dia dimulakan dengan kisah daripada editor sendiri yang mana cari manuskrip seram, bagaimana pengalaman dia mencari manuskrip seram sehingga dia sendiri pun macam terkena gangguan juga. Okey, ni kemudian ada macam Puaka Lebuh Raya ni kisah iaitu
Puaka Terowong Karak, Dendam dan Budi, Peristiwa Hentian Gua Tempurung. Puaka media sosial pun ada 3 juga. Yang pertama Tular, Sila PM saya, dan Friend Request. Dia punya tajuk dia tu. Dan Puaka Terowong. Puaka Terowong ni memang kisah yang panjang lah. Dia tak ada bersiri-siri. Yang pasti, setelah Ima baca buku ni, ada beberapa bahagian yang Ima rasa Ima macam kurang percaya sedikit lah, macam kurang logik bagi Ima. Okey, ada yang cakap kan, buku seram tak ada pengajaran dan sebagainya, macam tak ada faedah baca buku seram. No, bukan. Sebenarnya buku seram dia ada faedahnya baca sebab ada pengajaran yang memang perlu untuk kita tahu. Apa dia pengajaran dia tu yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan seharian. Okey, pengajaran yang Ima dapat daripada kedua-dua ni, okey, dia pengajaran dia lebih kurang sama tau. Yang pertama, semangat setia kawan. Kenapa penting? Sebab dalam buku ini mereka telah mengalami konflik yang kira menekan diri masing-masing untuk, kalau boleh, tinggalkan je lah kawan tu. Buat apa nak susah-susah dengan kawan ni kan? Dah dia yang cari pasal, dia yang cari nahas. Buat apa nak teman dia? Kita tak boleh lupa dengan kawan kita lah. Tak boleh tinggalkan kawan kita yang susah lah. Contohnya macam dalam buku ni, Puaka Terowong. Mereka bersama-sama sejak dari mula masuk terowong tu sampailah habis jumpa jalan keluar terowong tersebut, sebab mereka terperangkap dalam terowong tu agak lama. Yang kedua, jangan langgar peraturan. Kalau cikgu cakap jangan langgar peraturan, jangan langgar peraturan. Sebab apa? Sebab ada sebenarnya perkara yang kita tak tahu, orang lain tahu. Jadi kalau dia cakap tak boleh pergi situ, jangan pergi situ. Contoh macam Pendi dan Tajul ni, mereka berdua buat benda yang terlarang. Mereka bahan letupan yang mana benda tu telah melanggar peraturan sekolah, tapi kenapa mereka buat juga? Itu yang menyebabkan mereka sendiri yang terjerat ke dalam masalah yang dah mereka sendiri buat. Itu yang Ima belajar lah. Okey, kalau boleh janganlah. Itu akan membahayakan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah kita percaya kewujudan makhluk gaib di sekeliling kita. Kita ciptakan bersama-sama. Jadi kita patut bersama-sama dan kita patut menghormati antara satu sama lain. Tak boleh cakap besar kalau kita nak pergi kat satu tempat baru. Tak boleh cakap besar. Kita cakap, oh aku tak takut. Oh aku setakat tu je. Boleh petik jari je. Tak boleh. Tak boleh. Bukannya apa, Allah pun dah larang kita jangan sombong. Jadi kalau nak pergi kat satu tempat baru tu, hati-hatilah. Jangan sombong dan jangan bercakap besar. Itulah penting. Okey, 3 nilai. Pertama, semangat setia kawan tadi. Yang kedua, jangan langgar peraturan. Dan yang ketiga, percaya adanya makhluk gaib. Dan dari segi rating pula, okey, rating ini 4 bintang, yang ini 4.5 bintang. Okey, dan tahap seram dia macam mana? Bagi Ima, tahap seram untuk kedua-dua ini boleh kompromi. Okey, masih boleh dibaca sehingga habis. Ima baca sampai habis. Ima tak DNF-kan buku ini. Dan siapa yang sesuai baca buku ini, sesuai dibaca seawal murid sekolah rendah lagi. Sebab apa? Sebab buku-buku begini sangat bagus untuk murid-murid buat cerita berbentuk naratif. Terutama cikgu bahasa Melayu, dia sangat suka budak-budak dia buat karangan naratif. Sebab mudah untuk budak-budak ni, dia nak buat cerita, dia nak buat karangan tentang pengalaman dia. Jadi ini yang akan menambah idea dia bila dia dah baca buku-buku seram macam ni. Jadi sangat sesuai. Terutama macam yang saya cakap tadi, untuk pemula ataupun newbie yang baru nak baca buku genre seram, Penerbit X adalah jawapannya. Pengalaman membaca buku seram, sebab Ima jarang baca buku seram. Terima kasih dekat Penerbit X memberikan pengalaman kepada Ima membaca buku seram. Berterima kasih sebab dah beri buku ini sebagai pertukaran review. Dan itu saja. Jadi jangan lupa, apa yang kalian perlu buat, komen, like and share video Ima serta tekan butang subscribe di bawah. Tekan butang merah. Siapa tekan, dia cantik, dia handsome. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye!